لبيك لبيك لبيك. Peranan ini peranan yang berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut pengalaman saya kata tadi, Datuk, Masya Allah, semua orang kerja nak pergi. Saya tengok orang balik umrah saya baru ni, ada di airport, orang Kelantan. Siap telefon ni. Abah dah ada dah kakak lain dalam masa sejam lagi sampai ni pun siap nasi poplet. Itu yang dia ingat. Apalah, benda tu tak salah. Ini tingkah laku. Dia tingkah laku yang sebenarnya jadi secara semula jadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, ini hadis famous. Saya nak baca sikit. Rasulullah SAW bersabda, dia kata ada 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Apa maksud disyariatkan? Saya di malu nak cerita bab-bab lagu ni. Tapi saya cakap juga dah. Apa maksud disyariatkan? Dituntut dan diperintah oleh Allah SWT. Hari ni doa saya tak makbul. Sebab apa? Saya kata, ya Allah Tuhanku, tak ada Ustaz Zahar tak datang. Ustaz Zahar datang juga, tak makbul betul saya. Jadi saya kata, apa maksud yang disyariatkan? Dituntut dan diperintah oleh Allah SWT. Kalau yang wajib memang ada. Jadi saya lebih merujuk kepada yang sunat. Dituntut dan diperintah. Contoh, saya rasa Terengganu, orang Besar, nak pergi ke Shah Alam, nak solat di Masjid Negeri Shah Alam yang cantik itu, maka perjalanan saya itu macam perjalanan biasa-biasa lah, pasal dia tidak disyariatkan. Tetapi solat saya dapat dah solat pada solat berjemaah, dapat pada jemaah. Tetapi yang ini dituntut perjalanan kita daripada rumah sampai ke sini, balik semula insya-Allah. Mudah-mudahan kalau kita meninggal itu dikira mati syahid. Sebab dituntut dan diperintah oleh Allah SWT. Saya 2 tahun duduk di sini tuan-tuan, tak kira dah yang package ke, yang muasasah ke, saya memerhatikan jemaah haji kita. Solat subuh hari ini pukul berapa? 5 lebih. Kalau siapa duduk di hotel ini, pukul 5.30 pergi, sempat sangat itu, sempat banget. Balik, selesai. Pukul 5.40, boleh dah balik. Zuhur pun sama, pergi setengah jam, tak ada masalah. Pergi balik, asar pun sama. Maghrib dengan Isya dicantum sekali. Ini standard orang ramai-ramai. Ada orang yang bersifat lain sikit, ada. Tetapi ini ramai-ramai. Saya kira-kira, ada tak 5 jam duduk dalam masjid Nabawi? Hari-hari. Ada 4 jam kan? Baik, saya dah kira dah. Perempuan tak ada jawab. Saya tulis buku, kita dah tulis buku pasal ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Allah, saya baca hadis ni semula ya. Ada 3 tempat yang disyariatkan untuk musafir dan beramal ibadah: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan ada dengar dia sebut Mekah? Tuan-tuan ada dengar dia sebut Madinah? Tuan-tuan ada dengar dia sebut Palestin? Dia kata Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kita datang sini 24 jam, 4 jam duduk dalam Masjid Nabawi, 20 jam duduk di mana? Ya Allah, siapa ajar ni? Kita datang ke sini semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Kita datang nak buat amal ibadat khusus. Kita bukan kena pergi kerja pun, kita bukan kena masuk sekolah pun, kita bukan berniaga pun, bukan kena buka restoran pun. Datang sini adalah untuk beramal ibadat. Kita pilih duduk dalam hotel yang macam ini. Hotel Concord Shah Alam lebih baik daripada hotel ini. Kalau ambil yang premium RM320, ya Allah, tawar kita dibasuh 3 kali sehari. Tuan-tuan ambil bayar 300, kalau nak berehat, pergi duduk hotel Concord Shah Alam. Baru 4 star. Baru 4 star. Saya rumah saya sebelah. Habis tuan-tuan dan puan-puan, saya baca satu hadis lagi. Hadis Qudsi riwayat Tabrani. Allah SWT berfirman, wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang, seorang saja masuk syurga tanpa dihisap. 999 orang masuk neraka dulu, celup-celup kat situ, baru transfer ke syurga. Ada yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Siapa yang kekal? Orang kafir. Tuan-tuan jangan heran, 20% saja orang Islam. Kita tolak tepi semua 80% orang kafir. Kita berlawan dengan 20% tadi orang Islam, 5 orang dalam 1000. Ini saya dah tulis dari segi matematik. Walaupun kerja Allah bukan begitu. Jadi tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ni masuk tak dalam 100, dalam 1000. Kalau kita duduk tidur 20 jam, berehat dalam hotel, 4 jam saja duduk dalam Masjid Nabawi.
Inilah yang kita kata, saya nak suruh tuan-tuan renung ni. Sebab dah nak pergi ke Mekah dah. Mekah cabarannya lagi kuat tu. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Allah, saya nak cerita macam mana tak tahu. Inilah puak-puak ni, dah tutup haji ni lah yang balik dan tak boleh solat 5 waktu di masjid tu. Duduk sini pun duduk sibuk nak berehat. Allah tak bagi ilmu tersebut. Dia tak buka fikiran kita tu. Habis. Masya Allah, subhanallah, saya sebut tadi kan. Tolonglah jemaah haji tuan-tuan. Saya ni orang beratur banyak. Telefon, ni dia dah duduk di Mekah ni dah siap. Telefon cuma satu lagi. Prof, saya nak akan sampai ke Madinah sekian. Boleh tak nak pergi ziarah Prof di rumah? Sebab dalam majalah Anis, saya kolumnis majalah Anis, saya tulis kat situ, jemput semua datang ke Madinah, telefon saya bila sampai ke Madinah. Datang rumah, saya bagi makan nasi Arab. Okey, saya kata saya makan nasi Arab. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar, bersusun begitu. Jadi soalan yang sama dan biasanya saya tanya tentang raudah tadi, contohnya saya dah bagi 3 contoh kan. Hadis, contoh yang kedua saya selalu sebut pada 2 orang ni. Hadis ini hadis sahih. Di antara rumahku dengan mimbarku taman syurga. Tapi tak nak, takkan tak nak masuk dalam syurga. Tadi kau ingat syurga ni ada kat raudah sini saja kan? Balik Malaysia tak ada dah raudah. Habis nak apa dalam raudah tu? Nak berdoa. Ada kau orang berdoa dalam syurga? Ada tak? Dalam syurga semua pembalasan. Doa itu merupakan amal ibadat. Mana ada orang amal ibadat dalam syurga? Tapi saya nak baca Quran, nak tulis buat ni, ada sekali orang berdoa. Saya jumpa. Saya tak nak ulas lagi, panjang pula. Jadi saya kata bila balik ke Malaysia nanti, syurga, taman syurga dah tak ada. Ada tak dekat Suruhanjaya taman syurga? Ada tak dekat Shah Alam taman syurga? Ada, saya kata. Rasulullah SAW bersabda, dia kata barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, dia berada dalam taman syurga. Ini kita semua ni taman syurga. Bukannya dalam raudah tu. Tapi tak apalah, masuklah dalam raudah tu, tak ada masalah. Balik ke Malaysia, sebab itu saya kata, saya jemput orang semua datang. Malam saya jumpa dengan Datuk Malik, saya kata jom datang rumah. Saya ada merapikan orang malam ni, 10 orang pelajar Islam Madinah. Ada 2-3 orang lagi. Tapi Datuk dia nak duduk dalam masjid Nabawi, okeylah. Tak ada masalah. Lepas Isyak lah biasanya. Saya jumpa biasanya 4 orang cakap malam. Kenapa saya pegang pada ni? Saya nak rumah saya taman syurga. Dan saya baca dalam Quran Nabi Allah Ibrahim, Masya Allah, dia terima 3 tetamu. Dia tak kenal. Dia suruh isteri dia panggang anak lembu. Itu cara kita meraihkan tetamu. Saya tak adalah mampu nak anak lembu je tak malam. Saya beli ayam, ganti kambing. Jadi sebab itu saya nak taman syurga tu ada dalam rumah kita. Sebab ini diajar. Jangan jadi kedekut, jangan jadi bakil. Itu je syarat dia. Setiap hari, lepas Isyak ambil tetamu, buat pergi rumah. Lepas makan, lepas bagi tazkirah, saya kata syarat dia nak bagi sebelum bagi makan, kena dengar tazkirah dulu. Itu syarat dia, 40 minit. Isteri saya pun akan masuk ke dapur, dia masak. Isteri saya 40 minit dia boleh masak nasi Arab. Alhamdulillah Tuhan bagi macam itu. Habis, hantar balik. Ada orang tanya saya, Prof, habis tak payah masuk orang dah. Orang lain kan? Kita cakap lain, dia cakap lain. Saya suka jawapan soal-soal tu. Nak tutup aurat, dia kata pakai baldi pun tutup aurat. Dia bukan soal pakai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, saya kata masuklah dalam raudah itu dengan ilmu. Tuan-tuan tahu raudah itu warna apa? Kapet dia? Hijau. Yang lain itu? Merah. Tuan-tuan jalan, saya boleh jalan daripada belakang sampai ke depan, kiri dan kanan, merah belakang. Yang hijau itu dalam raudah. Itulah tapak asal Masjid Nabawi. Pada zaman Rasulullah SAW. Di situlah tempat Rasulullah jadi imam. Ada mihrab dia. Di situ ada mimbar dia. Ada tiang Aisyah pula kat situ. Di situlah tempat kadang-kadang Rasulullah menerima wahyu. Di situ tempat Rasulullah mengajar para sahabat. Di situ tempat dia pernah berdoa. Kalau orang tanya kita, kenapa awak nak masuk raudah? Jawab dengan jelas. Tak bolehkah aku nak masuk dalam raudah? Aku nak berdoa di tempat yang Rasulullah pernah berdoa. Tak bolehkah aku nak masuk raudah? Aku nak baca Quran di tempat yang Rasulullah pernah baca Quran. Tak bolehkah aku nak masuk raudah? Aku nak berehat di tempat yang Rasulullah pernah berehat. Tuan-tuan, ikut sunnah. Allah tidak memerlukan parameter tertentu untuk memakbulkan doa kita. Siapa sini yang baru pertama kali datang Mekah ke Madinah? Yang hidup 40 tahun, 50 tahun, duduk berdoa hari-hari. Ya Allah, subhanallah, minta. Allah bang mati ke kita? Tak ada rezeki ke kita? Kenapa saya sebut ni?
dia jadi bahaya. Bahaya macam mana perempuan? Perempuan banyak ni doa ni. Terutamanya doa pada suami tu. Ya Allah. Nak suruh suami berubah, suruh suami jadi baik. Oh, nombor 1 dah tu. Anak-anak nombor 2. Dan seterusnya kita ada dah 20 doa yang utama yang kita hendak. Kemudian yang orang kirim lagi. Kita pun masuk dalam raudah itu, insya-Allah. Yang perempuan, isteri saya memang biasa kat situ. Kadang-kadang dia tutup untuk orang Cina. Petugas. Pasal isteri saya pandai cakap Cina. Orang Cina datang ni, ya Allah, dia tak kerti apa. Jadi isteri saya dah beritahu, raudah, cakap ni. Saya tak kerti. Jadi dia mengaturkan orang tu sekali-sekala dah. Jadi masuk dalam raudah ni, duduk dalam keadaan macam mana pun, orang tolak ke, orang sepak ke, orang Afrika ni, kita tetap khusyuk. Minta menitis air mata. Ya Allah. Begitulah berdoa dalam raudah. Ini tahun 2013 tuan-tuan, 5 tahun kemudian 2018, adik kita nak pergi. Perempuan, Rahimah namanya. Mah, engkau nanti kalau ziarah di Madinah, kau jangan lupa masuk raudah aku 20 doa semua makbul, insya-Allah. Ini cerita yang biasa saya dengar. Makbul betul raudah ni, kau pergi jangan kau tak pergi, masuk situ memang hebat raudah ni. Raudah ni memang betul. Baik kau pergi. Boleh jatuh syirik kita. Boleh jatuh. Yang memakbulkan doa kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak kena ingat itu. Sebab itu saya suruh baca talbiyah tadi. Suruh faham talbiyah tadi. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan, saya suruh tadi, semua jemaah yang datang rumah saya, yang saya bercakap ni, saya kata tolonglah puasa sunat. Datang ke Mekah Madinah. Apa kaitan dengan rukun dan wajib haji? Orang tanya. Ada. Tak ada kaitan langsung. Tetapi tuan-tuan, haji yang mabrur kan? Haji yang mabrur tahun depan akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semua orang yang dapat haji mabrur akan berjumpa insya-Allah dengan bulan Ramadan tahun depan. Imam Ghazali berkata 3 peringkat orang yang berpuasa. 1, dapat dadah. 2, puasa panca indera dia berpuasa. Yang ketiga, puasa semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, puasa para nabi dan para anbiya. Ini yang 1 dalam 1000. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, siapa sini yang pernah puasa para nabi? Ada orang ilim pada sikit. Dia ada puasa para nabi. Puasa tu. Dia ada 3 peringkat. Puasa lapar dan dahaga, tak dapat apa tu, dapat puasa dah. Yang kedua, puasa panca indera dia, mata dia tak tengok. Orang perempuan tidak menutup aurat dan sebagainya. Yang ketiga, puasa betul-betul semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Siapa sini yang pernah dapat puasa semata-mata kerana Allah? Ada orang tak berani Dia ada puasa kerana Allah, tapi puasa sebenar-benarnya tu, itu maknanya dia dapat ni lah. Macam mana kalau di Malaysia nak dapat puasa semata-mata kerana Allah, pukul 3 kita dah teringat dah nak pergi pasar Ramadan. Kerana apa? Hari ni aku puasa lapar sikit. Ataupun isteri, dia tengah berpuasa, dia kata, ya Allah, hari ni aku nak masak nasi berani pasal aku lapar hari ni puasa. Dia bukan kerana Allah satu. Contohlah, contoh mudah ni, analogi mudah. Tapi kalau puan masak itu, ya Allah, ini tanggungjawab aku nak masak anak aku puasa, isteri nak pergi suami aku puasa. Okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Kita nak pergi pasar Ramadan bukan kerana nafsu, kerana kita kata, ya, tak payah masak hari ni dah, saya tahu awak teh, saya nak pergi beli je. Contoh. Okay, jadi perkara-perkara ini, saya nak tanya tuan-tuan, ada tak yang merasakan bahawa dia pernah puasa macam para nabi dan para anbiya? Supaya kita dapat haji yang mabrur 1 dalam 1000. Pernah tak ada? Siapa nak angkat tangan? Takut riak, takut pula kan? Ni. Jadi mudah caranya. Ji, tanya saya, puasa saya macam mana? Cuba tanya. Dah tanya. Puasa profesor. Saya jawab ni tanya dia tanya. Bukan saya nak jawab saya saja ya. Saya puasa para nabi dan para anbiya. Tetapi mengikut aturannya. Tuan-tuan tak boleh keluar daripada dewan ini sebelum saya bagi penjelasan. Kalau tidak, tuan-tuan berjalan suami isteri masuk bilik, aku tak nak dengar ada program yang cakap riak, takbur, sombong. Dia mengaku dia puasa para nabi dan para anbiya. Saya takut tuan-tuan buat haji duk mengata saya tak kisah.
Kita nak pergi Mekah ni bila nak minta maaf dengan saya tu? Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan dengar ni boleh buat pertimbangan. Betul ke tidak dia ni kuasa para nabi dan para anbiya? InsyaAllah. Tetapi mengikut aturannya. Aturannya macam mana? Kalau ada api kat sini, letak tangan saya dalam api, api itu membakar. Sebab sifat api itu membakar. Letak tangan puan dalam api, terbakar. Letak tangan Ustaz Azhar pun terbakar dalam api. Sebab sifat api itu membakar. Tetapi api yang menggunung tinggi, dicampakkan Nabi Allah Ibrahim, tidak terbakar. Sebab Allah kata, sejuklah api itu. Puan isteri Rasul ke Nabi?